Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dalam saluran Zaidin Abadi di platform youtube.com. Pada kali ini saya akan kemukakan video siri kedua bimbingan penulisan puisi untuk para pelajar tingkatan 5 tahun 2021 yang mengambil subjek Kesusasteraan Melayu Komunikatif KMK. Ini merupakan sambungan kepada siri 1 dalam video yang terdahulu. Kali ini saya akan membicarakan aspek mencari bahan dan mengolah penulisan. Bahan-bahan ataupun idea untuk menghasilkan sesebuah karya puisi seperti mana yang saya sebutkan terdahulu, anda boleh dapati dari berbagai cara. Dan kali ini saya akan mengajak anda, para pelajar, untuk mencari bahan melalui penglihatan dan penghayatan. Saya akan paparkan gambar-gambar yang saya telah sediakan dan para pelajar hanya perlu merenung gambar-gambar itu dengan hati dan perasaan. Catat seberapa banyak perkataan berdasarkan apa yang anda lihat di dalam gambar-gambar tersebut. Kemudian, catatkan juga sebanyak mungkin perkataan berdasarkan perasaan yang muncul di dalam diri anda semasa anda melihat gambar-gambar yang sama itu. Apabila anda telah siap membuat catatan, gabungkan perkataan-perkataan itu menjadi ungkapan. Bina sebanyak mungkin ungkapan, meskipun anda menggunakan perkataan-perkataan yang sama berulang kali. Pastikan ungkapan-ungkapan itu adalah gabungan perkataan-perkataan apa yang anda lihat dan apa yang anda rasa. Susun ungkapan-ungkapan itu menjadi rangkap atau beberapa rangkap. Nah, anda akan dapati anda sedang menulis sebuah puisi. Sama juga caranya jika anda merenung alam. Sawah yang luas terbentang ditumbuhi pokok-pokok padi yang sedang masak menguning. Anda akan nampak bagai hamparan kuning terhampar luas. Tentu saja ada perasaan yang menjalar di jiwa anda apabila anda melihat suasana alam sedemikian. Lebih-lebih lagi pada waktu pagi. Ditambah pula terasa dingin bayu yang berpuput. Ia akan menambahkan lagi rasa keindahan suasana tersebut. Juga, jika anda lihat ada sehelai daun yang tiba-tiba gugur daripada sepohon rendang, anda akan dapati hanya sehelai daun kering sahaja. Tetapi, jika anda hayati dengan perasaan, anda akan dapati lebih daripada hanya sehelai daun yang gugur. Cuba bayangkan, daun itu adalah hayat manusia yang tiba-tiba berakhir. Tentu sahaja sampai detik akhir hayatnya, dia akan gugur sama seperti daun kering itu juga. Seterusnya, anda juga boleh mendapat bahan untuk berkarya melalui tontonan, sama ada di televisyen atau movie. Di dalam saluran TV terdapat banyak bahan yang boleh diangkat menjadi bahan karya puisi anda. Setiap hari ada berita, sama ada berita tempatan dalam negeri atau berita luar negara. Setiap peristiwa yang dipaparkan bersama-sama dengan gambar dan suara yang jelas boleh diolah menjadi puisi. Begitu juga dengan siaran drama, ceramah agama, aksi sukan dan lain-lain lagi yang mengandungi bahan-bahan yang amat berguna. Anda hanya perlu peka dan bijak memetiknya menjadi bahan puisi anda. Menulis puisi mesti disertai dengan perasaan, bukan sekadar curahan kata-kata sahaja. Jika anda menulis tanpa perasaan, hasil karya anda nanti tidak lebih daripada
sebuah longgokan kata-kata tanpa memiliki nilai perasaan dan emosi. Puisi jadi hambar dan tidak membawa sebarang kesan mendalam kepada pembaca, apatah lagi untuk membijaksanakan pembaca. Seterusnya, mari kita lihat bagaimana anda boleh mendapat bahan melalui pembacaan. Membaca akhbar, majalah, buku, cerpen atau novel adalah amalan yang baik. Banyak membaca akan menambah ilmu dan pengetahuan, juga membantu menambah perbendaharaan kata. Dalam masa yang sama, anda akan memperolehi banyak bahan untuk dijadikan asas penulisan puisi yang ingin anda hasilkan. Pelbagai tema terdapat di dalam bahan bacaan yang anda baca. Jika anda menghasilkan puisi berdasarkan karya-karya kreatif yang lain, seperti cerpen, novel atau skrip, malah daripada puisi itu sendiri, ia dikenali sebagai adaptasi. Bagaimana caranya untuk menghasilkan karya adaptasi? Untuk kali ini, saya akan membantu anda menulis sebuah puisi berdasarkan sebuah cerpen. Saya pilih cerpen berjudul Profesor Sufi, karya A. Rahmat, Allahyarham. Cerpen ini merupakan salah sebuah cerpen di dalam buku bacaan tambahan tingkatan 5 untuk subjek Kesusasteraan Melayu Komunikatif, KMK. Dan saya percaya anda sudah membaca cerpen tersebut. Cerpen ini mengisahkan seorang pemuda yang mengambil keputusan ke Bandar Barus atau Sibolga di Sumatera, Indonesia, setelah tamat belajar agama di Pondok Pasir Tumbuh, Kota Baru, Kelantan. Dia tertarik untuk mendalami ilmu tasawuf kerana mengagumi tokoh-tokoh ilmuwan yang pernah tinggal di Sibolga seperti Hamzah Fansuri, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Syamsuddin Al-Sumatrani, dan Abdul Rauf Singkel. Dia tahu daerah Sibolga dikenali sebagai dataran sufi. Sebaik tiba di Bandar Barus, dia menginap di hotel wisata indah dan keesokannya dia mahu mengenali bandar itu dengan lebih dekat. Dia menyewa sebuah teksi yang dipandu oleh Pak Supir dan dibawa bersiar-siar dan makan-makan. Sepanjang perjalanan, pemuda itu bertanya dengan Pak Supir tentang tokoh-tokoh ulama di daerah itu. Tetapi malangnya, Pak Supir tidak mengenali nama-nama yang disebutkan. Perjalanan pemuda itu telah melalui beberapa desa dan bandar sehingga ke Danau Toba, sebuah tasik yang amat luas dan berada di tanah tinggi. Pemuda itu teruja melihat keindahan yang amat mengagumkan. Hal itu membuatkan pemuda tersebut menginsafi dirinya sendiri. Setelah kembali daripada bersiar-siar, pemuda itu bertemu dengan seorang lelaki yang sudah berusia, berkepala hampir botak, sedang duduk dan asyik membaca buku di lobi hotel. Dia berminat untuk berkenalan dan berbual dengan lelaki itu, memandangkan lelaki itu seperti seorang ilmuwan. Ternyata, lelaki itu adalah seorang profesor dari Malaysia yang datang ke Bandar Barus untuk membuat kajian tentang ulama-ulama terkenal. Semasa berbual dengan profesor itu mengatakan pemuda itu tidak perlu datang dari Malaysia untuk mengenali ulama-ulama tersohor di situ. Lebih mudah jika dia membaca hasil kajian profesor itu sahaja. Tetapi pemuda itu bertegas yang dia ingin bertemu dengan tokoh-tokoh yang masih hidup. Dia mahu belajar secara bersemuka. Dia mahu mengamalkan ilmu yang dipelajarinya, bukan sekadar belajar melalui pembacaan hasil kajian orang lain. Sekarang anda sudah tahu sinopsis dan jalan cerita cerpen Profesor Sufi. Hal ini menjadi lebih mudah untuk anda menulis puisi berdasarkan cerpen tersebut. Anda boleh bahagikan cerpen tersebut kepada beberapa bahagian seperti berikut. 1. Kisah tentang pemuda yang mengembara dari Kelantan hingga ke Sumatera
dengan harapan untuk bertemu dengan ulama-ulama yang memiliki ilmu tasawuf seperti Hamzah Fansuri, Syekh Nuruddin Ar-Rariniri, Syamsuddin Al-Sumatrani, dan Abdul Rauf Singkel. 2. Pak Sufir tidak kenal dengan tokoh-tokoh tersebut, walaupun dia berada di dataran sufi. 3. Kagum dengan keindahan Danau Toba, sekaligus menimbulkan keinsafan diri tentang alam dan dirinya sendiri, serta tenggelam dalam keagungan Allah. 4. Bertemu dengan profesor yang datang dari Malaysia untuk membuat kajian tentang tokoh-tokoh ulama sufi, sedangkan pemuda itu mahu bertemu wajah dan belajar dengan ulama-ulama yang masih hidup. 5. Pendirian yang berbeza antara profesor dan pemuda itu. Profesor mahu membuat kajian, manakala pemuda itu ingin menuntut dan mengamalkan ilmu tersebut. Setelah itu, anda boleh kembangkan idea asal berdasarkan beberapa unsur penting, iaitu pertama, tema. Berdasarkan cerpen tersebut, tema utama yang digarap oleh penulisnya ialah tentang kegigihan menuntut ilmu. Anda boleh cari judul puisi supaya bersesuaian dengan tema yang dikenal pasti. Tapi ingat, tema itu bukan semestinya menjadi judul puisi. Anda boleh cipta judul anda sendiri. Kedua, gaya bahasa. Gaya bahasa yang agak mudah tetapi berkait tentang keagamaan dan ketuhanan. Elak menggunakan terlalu banyak diksi bahasa Arab. Guna kaedah gabungan apa yang anda lihat dan rasa. Tetapi untuk karya adaptasi, anda hanya perlu fahami isi dan maksud karya asal sepenuhnya. Kemudian, bina gaya bahasa berdasarkan isi karya tersebut. Anda juga boleh mengambil mana-mana ungkapan yang sesuai daripada karya asal ke dalam puisi anda, asalkan tidak keseluruhannya. Ketiga, nada. Kombinasi nada antara nostalgia dan semangat serta harapan sesuai dengan tema. Anda boleh membina ayat-ayat ataupun ungkapan-ungkapan berdasarkan nada-nada tersebut. 4. Pemikiran dan pendapat. Anda boleh masukkan pemikiran dan pendapat anda di dalam puisi yang dihasilkan itu. Apakah pemikiran anda tentang kegigihan anak muda itu menuntut ilmu? Apakah pula pendapat anda tentang sikap profesor yang hanya membuat kajian dan tidak mencari ilmu itu terus daripada tokoh-tokoh yang terkenal? Kelima, bentuk. Bentuk puisi adalah bebas, tapi mesti patuh pada syarat yang ditetapkan di dalam soalan yang dikemukakan, iaitu tidak kurang daripada 30 baris. Walaupun saya sendiri berasa 30 baris itu terlalu panjang bagi anak-anak pelajar. Tetapi oleh sebab soalan yang telah dikemukakan adalah sejumlah tidak kurang daripada 30 baris, maka anak-anak pelajar perlu patuh kepada syarat tersebut apabila menghasilkan puisi nanti. Nah, sekarang saya telah pun perjelaskan kaedah-kaedahnya. Jadi, jika saya yang menulis puisi adaptasi daripada cerpen Profesor Sufi itu, saya akan tulis seperti berikut. Tetapi ingat, pelajar jangan tiru puisi ini kerana ini adalah hasil karya saya sendiri. Anda perlu hasilkan puisi anda. Jangan tiru puisi orang lain. Nah, sekarang mari kita lihat puisi yang telah saya hasilkan. Memanjat Tembok Makrifat, karya Zaidin Abadi.
Angin timur meniup aku ke sini, menjejaki tanah pamah dataran sufi, seperti pesan sejarawan, mencari denai perjalanan pada lembar-lembar catatan. Hamzah Fansuri, Nuruddin Ar-Raniri, Syamsuddin Al-Sumatrani, Abdul Rauf Singkel. Yang tiada dalam kotak fikir Pak Supir atau mungkin juga warga Sibolga. Telah kulihat kebesaran-Mu Tuhan pada langkah-langkahku menyusuri alam, menghirup segar bayu menghanyutkan aku bagai kapal menyusuri pinggir danau. Terlalu kerdilnya aku bak cepisan pasir di bawah gaung pantai Toba. Aku tenggelam dalam kebesaran-Mu. Aku mau mencari wajah-wajah putih yang terpancar dan bersinar, menyatu dengan sinar jernih-Mu. Kerana aku mau menempah satu sudut di puncak mahligai-Mu, meski sekecil ruang sujudku. Aku pasti ada makna pada pertemuan ini. Sesosok ilmuwan dengan alur fikirnya mengkaji nama-nama dan catatan silam pada keterbatasan lengkung falsafah, sedang aku terlalu damba bersua wajah sutra bersinar perak, menadah kitab dan bermunajat, gigih memanjat tembok makrifat. Anak-anak pelajar yang dikasihi, demikianlah sedikit bimbingan yang dapat saya berikan, dan saya berharap semoga anak-anak pelajar dapat menghasilkan puisi seperti mana yang dikehendaki di dalam subjek KMK tersebut. Saya ucapkan selamat berjaya sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.